Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini cikgu nak masuk berkaitan dengan bab yang ke-10, Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Okey, di bawah silibus Matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, para pelajar dan juga para guru, pada siapa sahaja yang menonton video ini boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 4 KSSM, muka surat 270 sehingga muka surat 281. Okey. Baik. Dalam tajuk ini kita akan belajar berkaitan dengan perancangan dan pengurusan kewangan. Okey. Perancangan dan pengurusan kewangan perlu diamalkan oleh setiap individu. Keputusan kewangan perlu dirancang seperti permainan catur. Setiap keputusan kewangan yang dibuat haruslah dipertimbangkan sebelum mengambil langkah seterusnya. Pengurusan kewangan secara berhemah akan membantu seseorang individu bebas daripada bebanan hutang. Sejauh manakah bajet bulanan membantu seseorang mencapai matlamat kewangan? Kita akan bincangkan secara lebih lanjut dalam bab ini. Okey, baik. Maslahat bab kenapa kita belajar berkaitan dengan pengurusan kewangan ni? Baik. Pengurusan kewangan yang efisien diperlukan dalam kehidupan seharian. Pengetahuan tentang pengurusan kewangan boleh diaplikasikan dalam bidang perakaunan, bursa saham, perniagaan dan sebagainya. Okey. Jaringan kata, maksudnya istilah-istilah ataupun term penting yang ada dalam bab ini berkaitan dengan aliran tunai, aset bebas hutang, jangka panjang, jangka pendek, matlamat kewangan, pendapatan, pelaburan, perbelanjaan. Baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi masuk kepada subtopik utama kita. Okey, pada video kali ini kita akan sentuh subtopik ataupun standard pembelajaran yang pertama di dalam subtopik ini. Okey, perancangan dan pengurusan kewangan. Standard pembelajaran yang pertama iaitu menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? Pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Okey, perhatikan dekat sini. Proses pengurusan kewangan. Okey, ada 5. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey. Diharapkan boleh ingatlah 5 perkara ni. Menetapkan matlamat kewangan, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, baik. Kita akan sentuh satu persatu berkaitan dengan proses pengurusan kewangan. Okey, kita akan masuk yang pertama. Menetapkan matlamat kewangan. Matlamat kewangan ni ada 2. Okey. Matlamat kewangan jangka pendek, matlamat kewangan jangka panjang. Okey, baik. Menetapkan matlamat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seseorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Okey, baik.
Matlamat kewangan jangka pendek. Matlamat kewangan jangka pendek merupakan suatu matlamat kewangan yang hendak dicapai kurang daripada setahun. Matlamat kewangan jangka pendek tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Contohnya pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Itu matlamat kewangan jangka pendek. Maksudnya dalam tempoh setahun saja ataupun kurang daripada setahun. Manakala matlamat kewangan jangka panjang merupakan suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Matlamat kewangan jangka panjang melibatkan jumlah amount yang banyak. Contohnya seseorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Jadi kita boleh bezakan matlamat kewangan jangka pendek dengan matlamat kewangan jangka panjang. Baik, sambungan muka surat 223. Tempoh masa untuk mencapai satu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. Namun keadaan ini bergantung pada cara seseorang itu merancang. Dalam merancang kewangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat kewangan. Semasa menentukan matlamat kewangan, seseorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian perlu diutamakan. Kehendak ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Okay, baik, itu yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Okey, baik. Dalam menetapkan matlamat kewangan ni ada satu konsep yang digunakan. Kita tengok kat sini. Matlamat kewangan SMART. Apa dia tu? SMART. Okey, baik. Matlamat kewangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. 5 kunci komponen utama dalam strategi ini ialah S, spesifik. Spesifik tu bahasa Inggeris okay. Khusus. M, measurable, boleh diukur. A, attainable, boleh dicapai. R, realistic, bersifat realistik. T, time bound, tempoh masa. Maksudnya melibatkan 5 perkara ni lah. Okey, baik. Kita tengok contoh dan kita tengok bagaimana konsep SMART ni diaplikasikan dalam contoh ini. Okey, contoh 1. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okay, penyelesaian dia kita tengok satu persatu tu, 5 perkara. Spesifik khusus. Matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik khusus. Maksudnya dia bagi tahu dah kat situ, dekat mana Port Dickson lokasi dia. Okey. Baik, yang kedua measurable, boleh diukur. Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. Okey, measurable. Okey, sambungan muka surat 274. Attainable, boleh dicapai.
Matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan RM2,250 sebulan daripada jumlah pembelanjaan daripada pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. RM250 sebulan, 10 bulan dah cukup dah. Okey, 10 bulan. Kalau ikutkan lah. Okey. Realistik, bersifat realistik. Matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Beliau akan menyimpan RM250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Time bound, tempoh masa. Matlamat kewangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Oleh itu, Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Okey, baik. Jadi, kelima-lima perkara itu diamalkan oleh Encik Yusof lah untuk mencapai kata dia punya matlamat kewangan tu lah. Okay, nak pergi bercuti hari keluarga di Port Dickson, tempoh berapa dalam tempoh berapa lama, okay, berapa wang yang diperlukan, jumlah semua, berapa simpanan bulanan. Maksudnya dia mengamalkan konsep SMART ni. Okay, baik. Jadi dari segi konsep dia memang mengamalkan konsep SMART lah. Tapi orang kata cukup tak cukup tu bergantung kepada kata simpanan ataupun tindakan Encik Yusof sendirilah. Okay, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada proses pengurusan kewangan yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Liability merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Menilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Baik. Kita masuk kepada proses pengurusan kewangan yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Pengurusan kehidupan berdasarkan pelan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan pasif. Pendapatan aktif merupakan pendapatan utama iaitu gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Pendapatan pasif terdiri daripada sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Seterusnya perbelanjaan pula terdiri daripada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Manakala perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Okay, contohnya adalah seperti perbelanjaan petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Kedua-dua perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Okay. Manakala aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okay, boleh jelas? Okay. Baik. Sambung muka surat 275. Okay. Langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang tadilah kita gunakan konsep SMART tadi. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap
matlamat, berapa dia punya kos, berapa simpanan bulanan, macam itu dah. Okey. Yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan panjang. Ini tadilah. Okey. Dan yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Mungkin sebelum ni kita belanja lebih, mungkin bila kita dah rancang matlamat kewangan kita tu nak pergi bercuti ke apa, mahal keluarga ke apa semua, perbelanjaan tu kita kurangkan. Untuk setiap bulan tu kita kurangkan perbelanjaan. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Ini pun termasuk dalam konsep SMART tadi. Okay, tempoh masa 6 bulan ke setahun ke. Okay, yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Okay, baik, kita tengok contoh matlamat kewangan seseorang individu. Okay, mengikut umur masing-masing. Okay, baik. Okay, pada umur 25 tahun, okay, matlamat dia berkahwin. Kos dia RM15,000. Okay, matlamat pada umur 30 tahun, memiliki kereta sendiri bernilai RM80,000. Umur 35 tahun mempunyai rumah sendiri bernilai RM150,000. Umur 55 tahun melancong, kos dia RM50,000. Umur 60 tahun persaraan, okay, nilai persaraan tu ada simpanan dia 1 juta. Okay, baik. Pengurusan kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak pembelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okay, baik. Matlamat dia tadi, okay, nak berkahwin. Tahun mula dia menyimpan 2019. Okay, tahun sasaran 2022. Okay, baik. Tempoh 3 tahun, okay, 2019 hingga 2022. Jumlah yang perlu dikumpul yang ialah RM15,000. Komitmen simpanan bulanan berapa dia nak simpan. Maksudnya dah ada target dia tu. Jumlah semua dengan bulanan berapa, tempoh berapa. Memiliki kereta, katakan target dia bermula 2023. Tahun sasaran nak capai itu 2027. Tempoh dia 4 tahun. Jumlah dia, okay, pendahuluan, okay, bayar, maksudnya daripada RM80,000 tu bayar pendahuluan, bayaran muka, deposit kereta tu RM20,000. Maksudnya baki dia tu, okay, komitmen simpanan bulanan berapa nak kena simpan, nak kena bayar bulanan pula. Mungkin dia buat pinjaman bank ke apa semua, okay, untuk bayar kereta nak kena bayar bulan-bulan pula berapa. Macam itulah. Okay. Okay, baik. Jadi setiap orang ada matlamat masing-masing. Baik. Jadi dengan menggunakan kaedah konsep SMART ni, kita boleh rancang matlamat kewangan kita. Okay, sambungan muka surat 276. Contoh yang kedua. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. A. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. B. Jelaskan aliran tunai jika Encik Derek aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Okey, baik. Kita tengok penyelesaian dia. Baik, untuk mengira aliran tunai ni jumlah perbelanjaan tolak jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Kita tengok dapat positif ke dapat negatif. Okey. Jadi jumlah perbelanjaan kita tengok kat sini. Pendapatan aktif dia RM3,000 tambah dengan pendapatan pasif RM1,000. Ini pendapatan aktif dan pasif. Tolak perbelanjaan tetap dia RM1,350. Tolak satu lagi perbelanjaan tidak tetap RM650. Jadi RM3,000 tambah RM1,000, RM4,000. RM4,000 tolak RM1,350. Dapat RM2,650, tolak lagi RM650, dapat RM2,000. Positif lah. Jadi aliran tunai itu positif. Maksudnya kat sini aliran tunai positif sebanyak RM2,000 adalah
baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan dari pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Maksudnya duit lebih itu nak melabur ke, nak tambah simpanan ke, bersedia untuk kecemasan, macam itulah. Baik, yang B ni, jika pendapatan pasif tidak wujud dan jumlah pembelanjaan meningkat 60%. Jadi, ada pendapatan aktif saja RM3,000. Pendapatan pasif tak ada. Jadi, jumlah pendapatan dia adalah RM3,000. Tolak perbelanjaan. Okey, perbelanjaan yang asalnya tadi, 1350 dengan 1650. Okey, 2,000. Jadi, bertambah 60%. Okey. Lagi banyaklah daripada 2,000 jadi 3,200. Macam mana dapat 3,200? Dia macam ni. Okey, dia bertambah 60%, maksudnya perbelanjaan tu akan jadi asalnya 100%, dia akan jadi 160%. Daripada berapa? Daripada RM2,000. Kalau kita tambah ni 1350 dengan 650 tu. Okey, jumlah kat sini RM2,000. Okey, jadi akan dapat ni lah. Okey, akan dapat 3,200 tu. Okey, 160 per 100 darab 2,000. Jadi 3,000 tolak 3,200. Okey, dia akan jadi negatif kat sini sebenarnya. Okey, akan dapat negatif kat depan. Okey, negatif RM200. Aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Kena berhutang pula, guna kad kredit pula, jadi bertambah hutang. Okey, baik. Okey, ada pembetulan kat sini, tambah negatif dekat depan. Okey, negatif RM200. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500. Beliau juga mengajarkan tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani, jelaskan jawapan anda. Jadi seperti yang kita dah belajar tadi, aliran tunai ni jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Pendapatan dia ada 3 kat sini, kita tengok. Okay, dia gaji dia lah, gaji guru swasta tu 3,500, tambah pendapatan daripada tuition RM1,000, tambah lagi kata sewa rumah, rumah yang disewakan pada orang setiap bulan dia dapat RM850. Tolak jumlah perbelanjaan dia, yang pertama perbelanjaan tetap RM1,200, tolak dengan perbelanjaan tidak tetap RM600. Jadi kita kira kat situ, kita akan dapat 3,500 tambah 1,000 tambah 850 tolak 1,200 tolak 600, kita akan dapat okay, 3,550, maksudnya positif. Aliran tunai positif. Aliran tunai positif sebanyak RM3,550 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Okay, sebagai contohlah, dia nak simpan kat bank boleh, nak buat pelaburan ke apa semua. Okay, untuk simpanan, untuk kecemasan pun boleh. Okay, baik. Kita masuk kepada muka surat 277. Okay. Proses pengurusan kewangan yang keempat, iaitu melaksanakan pelan kewangan. Okay. Pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan
pada peringkat awal. Seseorang individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Sebagai contoh kat sini, perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Jenis perbelanjaan bil elektrik. Perbelanjaan bulanan yang dirancang RM150. Perbelanjaan sebenar RM200. Dia jimat RM50 lah. Jenis perbelanjaan contoh makanan. Perbelanjaan bulanan yang dirancang RM600. Perbelanjaan sebenar RM850. Jadi jimat RM250. Maksudnya dia jimatkan perbelanjaan dia tu. Okey. Baik. Perbelanjaan Cik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik. Okay. Dia rancang banyak ni. 150 tapi sebenarnya 200 kena bayar. Maksudnya lebih daripada yang dirancang. Okay. Makanan dirancang 600 tapi beli makan 850. Jadi kita tengok kat situ. Adakah yang dirancang tu sama dengan yang sebenar? Okay, yang tadi kalau ikutkan orang kata rancang 850, kalau kata sebenar 600 jimat lah, tapi kat sini kita tengok lebih lah. Yang ni kata lebih RM50, yang ni lebih RM250. Okey, baik. Perbelanjaan Cik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat kewangan. Oleh itu, Cik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50. Jadi dia nak kurangkan, jadi dia kena rancang untuk kurangkan kepada RM150. Jadi kena kurangkan penggunaan tu sebanyak RM50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan sebanyak RM250. Dia kena kurangkan perbelanjaan tu supaya jimat RM250. Okay, baik. Semasa melaksanakan pelan kewangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Contohnya ansuran rumah, pembayaran kad kredit, ansuran kereta dan sebagainya. Pembayaran lewat ansuran tersebut akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. Contohnya cas lewat bayar akan dikenakan. Selain itu, semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Aliran tunai bulanan negatif defisit menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jika wujud aliran tunai bulanan negatif, anda harus mengambil tindakan yang cepat bagi mengubah corak perbelanjaan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Baik, ini pentingnya kita merancang matlamat kewangan kita. Dan kita buat kita buat pelan kewangan kita tu penting. Okey, kita masuk kepada muka surat 278, contoh yang keempat. Okey. Ini contohlah bagaimana kita nak buat pelan kewangan kita. Okey. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank Apps telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okey, baik. Kita tengok pelan kewangan Puan Aminah. Dia nak beli kereta ni. Harga RM50,000. Okey, dia bercadang nak bayar wang pendahuluan, duit muka, deposit kereta tu RM7,500. Okey, pelan kewangan keluarga Puan Aminah. Okey, gaji suami Aminah RM3,500. Gaji Aminah, gaji bersih setelah ditolak potongan wajib RM3,000. Pendapatan pasif tak ada, kosong. Jumlah pendapatan kalau gabungkan gaji suami Aminah dengan gaji Aminah RM6,500. Okey, lepas tu tolak simpanan tetap bulanan. Maksudnya simpanan tetap ni dia kira macam ni. Daripada jumlah pendapatan RM6,500, 10% tu adalah untuk
simpanan tetap bulanan 10%. Jadi 10% daripada RM6.500, maksudnya RM650 disimpan untuk kata simpanan tetap bulanan tu dia simpanan konsisten RM650, RM650. Satu lagi tolak simpanan untuk dana kecemasan RM100 sebulan disimpan untuk kata andai kata berlaku kecemasan. Okey, ada dana yang disimpan. Jadi tolak simpanan tetap, tolak dengan dana kecemasan ni tinggal RM5,750 baki pendapatan. Tak habis lagi, seterusnya ada lagi tolak perbelanjaan tetap bulanan pula, pinjaman rumah RM1,500, ansuran kereta suami RM600, premium insurans RM400. Perbelanjaan tetap bulanan ni jumlah dia RM2,500. Itu perbelanjaan tetap bulanan. Ada satu lagi, jumlah pembelanjaan tidak tetap bulanan kena tolak juga kat sini. Okey, senarai dia kat sini. Okey, bayaran taska anak dia lah RM400. Keperluan anak-anak RM450, utiliti rumah RM400, belanja petrol RM380, bayaran tol RM100, barangan dapur RM1,000, pemberian kepada ibu bapa RM400. Jadi jumlah perbelanjaan tidak tetap ni RM3,130. Jadi kita tengok kat sini daripada baki pendapatan tadi 5750, tolak perbelanjaan tetap bulanan 2,500, tolak lagi jumlah perbelanjaan tidak tetap, jadi pendapatan lebihan baki yang tinggal cuma tinggal RM120 sahaja. Okey, baik. Itu dari segi pelan kewangan Puan Aminah. Sambungan dia muka surat 279. Okey, baik. Pelan kewangan ni maksudnya dia rancang banyak ni. Okey. Dan aliran tunai sebenar, ini yang berlaku yang sebenarnya. Okey, baik. Yang sebenar berlaku macam mana? Okey, baik. Gaji suami Aminah 3,500. Aliran tunai sebenar samalah, yang masuk pun sama 3,500. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan gaji. Gaji Aminah pun sama, aliran masuk dia sama 3,000, tak ada kurang, tak ada lebih. Pendapatan basic kosong sama. Jumlah pendapatan tambah 2 ni 6,500. Tolak simpanan tetap bulanan samalah, dia konsisten 650, tak ada kata dia nak simpan kurang pada 650, nak simpan lebih daripada 650, tak ada lah. Okey. Lepas tu tolak simpanan untuk dana kecemasan samalah, tak ada kurang, tak ada lebih. Jadi baki pendapatan sama 5,750. Tolak pembelanjaan tetap bulanan. Okey, maksudnya yang ni tetap, tak kurang, tak lebih. Maksudnya samalah. Pinjaman rumah 1,500, ansuran kereta suami 600, premium insurans 400, jumlah pembelanjaan tetap bulanan sama 2,500. Yang berubahnya dekat mana? Dekat jumlah pendapatan tidak tetap, di mana kita tengok kat sini kalau taska sama 400, keperluan anak-anak 450, utiliti rumah sama 400, belanja petrol sama 380, bayaran tol RM100. Okey, yang beza kat sini pada bulan tersebut, contohnya ataupun setiap bulan tu, pelan kewangan dia, barangan dapur dia, bajet dia RM1,000. Okey, dekat situ Puan Aminah dia kata, okey, setiap bulan kita nak rancang beli kereta ni, jadi kita kurangkan kos untuk beli barangan dapur. Jadi barangan dapur dia beli RM900. Jadi kat situ dia jimat RM100. Okey, pemberian kepada ibu bapa sama 400. Jadi jumlah pendapatan tidak tetap asalnya dirancang 3,130. Tapi disebabkan dia jimat RM100 daripada barangan dapur tadi, jadi jumlah perbelanjaan tidak tetap dia akan jadi RM3,030. Jadi pendapatan lebihan, maksudnya baki dia daripada RM120 meningkat kepada RM220. Baki kata duit dia lah setelah ditolak perbelanjaan tetap bulanan dengan perbelanjaan tidak tetap bulanan tu. Okey. Okay, aliran tunai tetap positif. Okey, tetap positif dekat situ. Baik. Okey, okey, baik. Soalan dia, berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? B. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Berikan justifikasi anda.
Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Berikan justifikasi anda. Okey, sambungan dia muka surat 280. Okey, bagi menjawab soalan tersebut. Okey, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Jadi simpanan bulanan beliau tadi tu dia simpan RM600, RM650 sebulan. Okey, simpanan tetap bulanan dia tu 10% daripada jumlah pendapatan suami dengan gaji Aminah tu sendiri dari RM1,500, dia simpan RM650 selama 12 bulan, setahun lah. Jadi jumlah simpanan bulanan tu akan jadi RM7,800. Jadi dah lebih daripada RM7,500 tadi bayaran muka kereta tu. Jadi beliau masih mempunyai lebihan 300. Jadi 7,800 tolak orang kata 7,500 ni nak bayar pendahuluan kereta tu. Jadi beliau masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluannya sebanyak RM7,500. Beliau juga mempunyai lebihan RM220. Okey, maksudnya baki akhir tadi tu. Ni, RM220 ni tadi. Setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Mungkin ada kecemasan, kata yang lain-lain lah. Okay? Kecemasan ataupun perkara yang lain-lain di luar jangkaan. B. Okay? Menjawab soalan tadi. Adakah Puan Aminah ni bijak menguruskan kewangan? Okay, jawapannya beliau seorang yang bijak mengurus kewangan kerana beliau berbelanja mengikut keperluan asas dia, berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti kad kredit. Itu dia justifikasi dia. Okey, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART? Ya, kita tengok kat sini bukti dia. Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan iaitu yang pertama spesifik membeli kereta yang berharga RM50. Spesifik ni adalah khusus, matlamat khusus. Okey, yang kedua measurable, okey, boleh diukur. Membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Maksudnya boleh ukur berapa dia nak bayar. Nilai dia attainable, boleh dicapai. Wang pendahuluan boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. Setahun kalau dia simpan RM150, 12 bulan dah RM7,800 dah lebih dah sebenarnya. Realistik, bersifat realistik. Simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% sahaja daripada pendapatan bulanan tu disimpan. Time bound, tempoh masa dia dalam tempoh 1 tahun. Target dia lah, ada target sasaran dia. Okey, seterusnya proses pengurusan kewangan yang kelima iaitu mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Kelebihan yang diperoleh melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Hal ini secara tidak langsung membantu mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Anda juga harus bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Okey, tengok contoh 5. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat. Okey, tadi Aminah. Ni suami Aminah. Puan Aminah pula. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Maksudnya, dia berkaitan dengan Puan Aminah tadi. Contoh 4 tadi. Jadi, bila gaji suami Puan Aminah bertambah 10%, apakah kesan dia kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Kenaikan gaji suami Puan Aminah 10% daripada gaji suami Puan Aminah tu RM3,500, jadi bertambah RM350. Jadi gaji baru suami Puan Aminah RM3,500 tambah RM350, jadi RM3,850. Okey, baik. Sambungan dia. Apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun seperti yang dirancang, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Jadi yang lain tetap sama. Jadi
dia ada lebihan lah, lebihan sebanyak 10% daripada gaji tu. Jadi dia boleh tambah wang simpanan lah dalam bank tu. Okay, bila simpanan bank tu ditambah, jadi lagi cepatlah dia boleh kumpulkan, orang kata wang pendahuluan tu 7,500 tu tak sampai setahun lah. Kalau sebelum ni kena cukup setahun, yang ni mungkin 8 bulan ke, okay, dah cukup lah. Baik. Jadi kesimpulannya, pelan kewangan perlu dikaji dari semasa ke semasa. Jika anda tidak mengatur strategi kewangan mengikut keadaan semasa, maka sukar untuk anda mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Jadi untuk yang kata latihan lebih lanjut, para pelajar boleh buat praktis sendiri 10.1a. Okay.